dalam 5 minit ni, ambillah peluang ni, saya nak ajar pada tuan-tuan. Yang dalam dewan ni saja. Yang mana keluar, yang mana balik, tak dapat dah ilmu ni. Okey, sebab ijazah saya nak bagi pada tuan-tuan. Saya nak dapat ilmu ni tuan-tuan, pergi rumah Tok Guru ni, belajar macam-macam tuan-tuan. Syarat macam-macam baru dapat. Tuan-tuan ni, duk dengar relax, senang dapat. Saya takut tang situ je. Takut tak apa nak berkat. Di situ saya takut. Sebab tuan-tuan dapat dia senang sangat. Sambil duk nyanda, senang dapat. Saya dulu tuan-tuan nak dapat yang ni. Aduh, macam-macam benda tuan-tuan. Sekali tu saya keluar rumah pukul 1 pagi tuan-tuan. Dia suruh tunggu depan rumah 1 pagi. Cokong berapa jam aku nak tunggu ni. Apa benda yang dia nak bagi? Nak dapat satu ayat untuk jadi amalan. Tak apalah. Semua saya minta pada tuan-tuan, ikhlas dan yakin, insya-Allah apa yang saya buat selama ini dapat kita amalkan bersama. Pertama, surah Toha ayat 55. Baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ayat ini ialah ayat kalau tuan-tuan berhadapan dengan orang yang samsing, yang ganas, yang ajak bertumbuk, yang ajak bergaduh, yang nak buat tak elok pada tuan-tuan. Bos tuan-tuan garang, EO tuan-tuan garang, anak buah garang, bos pula takut pada anak buah. Ayat ini selalu saya baca ketika saya nak naik ceramah. Sebab ketika saya naik ceramah, macam-macam orang yang teringin nak naik ke pentas dengan saya. Ada yang nak pukul saya, ada yang nak simbah asid. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, dia ulang balik cerita 6 tahun, 7 tahun lepas. Dia ulang balik, refresh balik. Facebook refresh balik, keluar dalam paper, Ustaz Kazim diugut bunuh. Itu cerita betul tuan-tuan, muka depan Haram Metro, saya rasa 6-7 tahun yang lepas. Saya lupa tahun bila. Keluar balik dalam Facebook saya baru ni, dia masukkan balik. Jadi ada yang naik tuan-tuan, dia datang pada jauh, rupa nak cekak baju saya ya. Jadi orang macam itu tuan-tuan, bila saya tengok dia berjalan, baru ni di Kampung Gajah. Dia datang. Saya dah start baca dah. Minha khalaqnakum. Bila sampai di sebelah saya, dia tengok muka saya, Ustaz, boleh peluk tak? Boleh ha? Depan-depan ramai dia peluk. Ayat ni kalau tuan-tuan jumpa dengan orang gila, ajak bertumbuk kat lebuh raya tu, dia jalan sebab langgar belakang dia. Dia pula berlanggar belakang kita, samsing. Saya baca ayat ni. Baik, ayat ni juga saya baca pada binatang bisa, pada anjing yang menyalak, yang mengejar kita. Saya baca di Manjung minggu lepas. Saya singgah di sesi minyak. Anjing ni menyalak-nyalak kat saya. Saya tengok je anjing ni. Natangnya anjing menyalak. Betul tu, yang salahnya menatang menyorang tu baru salah. Saya keluar tanda, menyalak lagi. Kong, ikut tu. Semua orang tengok saya tu. Apa anjing ni minat benar kat aku ni? Saya cakap dekat pembantu saya, nama dia Din, duduk kat luar, nama Din kat luar. Saya kata, Din, tengok saya baca ayat ni, tengok apa jadi pada anjing ni. Saya baca tuan-tuan, depan Din saya baca. Terus menikui anjing, lari tu. Jadi, tuan-tuan amal ayat ini insya-Allah untuk orang yang nak buat jahat dengan tuan-tuan, yang kasar dengan tuan-tuan. Nombor 1. Nombor 2. Saya baru ni saya makan laksa di satu tempat di Subang. Bila saya makan laksa, saya tengok dalam laksa tu ada bulu, tak tahulah bulu apa, rambut, bulu burung banyak. Saya panggil makcik, tukang kedai, makcik, banyak bulu dalam makcik punya laksa. Minta maaf Ustaz, itu bukan rambut makcik, rambut makcik putih. Iyalah makcik. Ya. Ini nampak tak bulu ni? Oh, itu daun kesum.
Makcik daun kesum besar ni, daun ni nama dia bulu burung. Lebih-lebih makcik sebut daun ketum, lagi bagus ni. Kalau saya makan laksa makcik ni, saya batuk sampai mati makcik. Dia melekat dekat sini makcik, saya gatal kerongkong. Ini kesan ni makcik. Orang sihirkan kedai makcik. Makcik ambil pen, saya tuliskan. Makcik tuliskan apa benda yang makcik kena buat untuk baca di kedai. Satu hari saya makan di sebuah tempat, saya minta bihun goreng dan teh kosong panas, teh o. Waktu saya duk menjawab mesej, saya bunyi macam pistol meletup. Saya tengok siapa tembak ni. Saya periksa pinggan, rupanya di belakang pinggan saya ni dah pecah. Pinggan tu pecah. Saya kata dekat akak tu, saya tak nak makan, saya bayar. Akak duduk sini, akak nampak ada pinggan akak pecah. Dan di bawah dia ada pasir, nampak tak? Okey kak, duduk sini saya ajar. Jadi hari ni, saya tak nak tuan-tuan kena santau macam saya. Saya tak nak lagi tuan-tuan jadi susah, sakit macam saya. Isteri susah, anak susah, mak susah, semua susah. Dan sampai sekarang tuan-tuan saya masih susah. Saya tak boleh makan daging kambing. Saya tak boleh minum air tebu. Saya tak boleh makan benda yang rebung, buluh. Saya tak boleh makan benda yang tajam-tajam. Sampai sekarang pantang, sakit tuan-tuan. Saya tak boleh makan langsung benda-benda tu. Walaupun saya teringin nak makan kambing. Teringin tuan-tuan nak makan kambing bakar semua. Tapi tak boleh makan. Makan saja saya muntah. Makan saja dada saya akan jadi merah balik. Kesan yang melekat dalam badan saya. Sampai bila-bila benda ni akan ada. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan petua bagaimana nak mengelakkan daripada terkenanya sihir yang dipanggil sebagai santau. Baik. Hidup saya ni berjalan siang malam, siang malam, siang malam. Saya makan di kedai, saya makan di warung, saya makan di restoran. Jarang sangat makan di rumah. Sebab tu orang yang paling untung tuan-tuan, isteri saya. Jarang sangat masak dengan saya. Yang masak orang luar masak. Jadi sebelum saya masuk dalam kedai tu, sebelum saya makan makanan dia tuan-tuan, saya baca 3 benda ni. Pertama, surah Al-Fatihah 7 kali. Okey? Surah ya, bukan tuan-tuan baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah, 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 bukan. Surah Bismillah sampai Amin 7. Baca pelan-pelan. Tak payahlah berlagu. Auzubillah. Tak payah tuan. Baca pelan-pelan. Jangan duduk depan kedai dia duduk cekok pinggang. Auzubillah. Dengan tobat kena hambat dengan senduk dia tuan. Duduk dalam kereta boleh, duduk dalam kedai dia pun boleh. Sebelum makan baca dulu. 7 kali Al-Fatihah. Nombor 2, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. 56 surah Hud. Dan yang terakhir 2 ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Lepas tu tuan-tuan tawakal, masuk makan. Kalau tak jadi dia boleh meletup, kadang gelas boleh pecah, kadang pinggan boleh jatuh, kadang boleh jadi nampak apa benda yang Allah nak bagi nampak. Nampak apa ustaz? Sepanjang hidup saya lepas saya baca ni, saya cuma nampak 2. Selepas tu saya tak nak lagi dah nampak. Tak payah saya kata. Sangat-sangat mengerikan. Nombor 1 yang saya nampak, satu lembaga besar, warna kuning, warna oranye, panjang bulat ke atas. Memanggil-manggil orang masuk kedai dia. Begini manggil orang. Pusing. Di bawah dia ada tu pam angin. Banyak kat PJ ni insya-Allah tuan. Depan-depan kedai tambah depan si minyak. Masya-Allah. Menyesal aku percaya. Tak, itu saya kelentong aja. Yang betulnya yang saya nampak satu lembaga hitam kencing dekat laut-laut. Lepas tu saya tak mau tengok, saya kata takut, tak boleh tidur malam duk teringat benda tu. Ada hikmah kenapa Tuhan tak bagi nampak. Okey, dan yang terakhir yang saya edarkan pada tuan-tuan. Benda tu lama dah. Doa ni zikir. Jadi tak ada ayat Quran. Saya baca bila saya ada hajat. Saya nak ceramah, hujan lebat, baca dalam kereta, waktu dalam insya-Allah hujan berhenti.
Saya ceramah tuan-tuan 28 tahun. Saya sakit sejak tahun 97, 21 tahun. Saya rasa saya sangat jarang ceramah dalam keadaan cuaca tak elok. Orang tanya saya, apa petua? Inilah petua dia. Kalau saya ada hajat, saya akan baca zikir ni, saya akan baca doa. Minta supaya hajat ni dimakbulkan Tuhan. Jadi sebelum tuan-tuan berhajat berdoa, baca dulu zikir ni, lepas tu baru tuan-tuan berdoa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang sekali ya, muka surat belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, habis baca doa ni, baru tuan-tuan hajat baca doa. Nak operate ke, nak periksa anak ke, temu duga ke, apa benda ke. Macam saya kadang-kadang dada ni pedih juga. Kan? Jadi ambil tapak tangan, La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, baca. Akak-akak yang migrain ni, ambil tapak tangan, La ilaha illallah, baca hak migrain, sakit di mana. Di ini amalan yang saya baca, saya baru bagi pada tuan-tuan 3. Kalau umur saya panjang, saya nak habiskan apa yang saya belajar daripada 2 guru saya ini sebelum saya mati. Ya, supaya saya tak simpan ilmu, walaupun dia tak ada dalam kitab, tapi itu amalan kami, amalan saya. Dan benda itu pula diambil pada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, tak salah untuk jadikan amalan saya dan amalan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada barakah.